hingga 7 minit bagi setiap pembentangan. Oleh itu dijemput pembentang pertama, iaitu Cikgu Juliana binti Ahmad dari Sekolah Pendidikan Khas Kota Kinabalu Kuala. Tajuk inovasi M-Book menggantikan fungsi e-book dengan lebih berkesan bagi murid peka. Dipersilakan. Masalah teknikal sedikit, video tidak dapat ditayangkan. Saya teruskan ya. Terus. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Juliana Ahmad daripada Sekolah Pendidikan Khas Kota Kinabalu di bawah PPD Tuaran. Pada hari ini saya akan bentangkan satu inovasi, iaitu M-Book, hasil integrasi daripada book, audiobook dan juga e-book untuk murid peka. Pembinaan inovasi ini adalah berdasarkan model design thinking, bermula dengan proses empathy, define, idea, prototype dan test. Hasil inovasi ini adalah kerjasama dengan Dr. Nik Noradi Raja Abdullah. Okey, bermula dengan proses empathy. Saya cuba mendalami dulu keperluan ataupun masalah dalam murid peka.
Okey, bagi murid peka ni, menurut Andrews dan Lev 2017, what slows their students' learning is not lack of intelligence, but lack of access to language. Disebabkan mereka ini kurang sumber pembelajaran, menyebabkan kemahiran membaca mereka terjejas. Sebabnya murid peka ni, bagi murid peka, tangan mereka ini adalah alat artikulasi mereka untuk menggantikan fungsi suara. Dan mata mereka ini adalah alat mereka untuk gantikan fungsi telinga. Jadi mata ini adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka belajar menggunakan visual. Tapi bila kita perasan dalam buku-buku, semua tulisan, mereka sebenarnya perlukan visual, iaitu melalui kod isyarat. Dan kalau kita tengok fungsi e-book yang sekarang dan buku-buku, tidak ada kod isyarat. Hakikatnya kod isyarat itu adalah bahasa utama mereka, bahasa komunikasi mereka untuk mereka faham suatu buku. Setakat ini masih belum ada lagi buku itu untuk memudahkan murid peka. Dan walaupun sekarang mereka berada di tahun 5, tahun 6, mereka masih boleh membaca lagi. Ya. Sebabnya salah satu sebab dia kurang sumber pembelajaran. Jadi saya menetapkan objektif saya, iaitu saya perlu bina satu buku khas untuk murid peka. Okey, jadi saya mulakan dengan proses brainstorming, lepas tu saya incubate semuanya. Saya cuba fikir macam mana saya mau hasilkan satu buku. Okey, saya cuba bermula dengan kita tahu print book ini dibina oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1439, yang kita guna sekarang yang printing book. Dan pada tahun 1877, audiobook telah dibina oleh Thomas Edison untuk murid buta. Dan e-book ini dibina oleh Michael Steinhardt pada tahun 1970, iaitu buku digital sekarang yang ada. Cuma masih terhad lagi kan untuk murid-murid sekolah rendah. Jadi saya cuba untuk integrasikan ketiga-tiga fungsi ini untuk bina satu buku khas untuk murid peka. Jadi hasilnya, saya telah membina satu buku khas, iaitu M-Book. Pembinaan buku M-Book ini menggunakan model business model canvas, iaitu bermula dengan quality, affordable, target, outreach, sustainability. Saya mengambil kira kelima-lima aspek ini dalam pembinaan M-Book. Okay, dalam aspek quality, sebab saya perlu memenuhi murid peka saya, maka buku itu mestilah ada kod isyarat, ada video isyarat, dan dia ada teks isyarat beserta dengan gambar kod isyarat. Dan dia ada juga sumber audio dan instrumen. Kenapa ada sumber audio kan? Sebabnya murid peka ni ada juga yang masih ada sisa pendengaran. Jadi perlu juga ada audio. Tapi apa yang membezakan audio dengan audio buku M-Book dengan audiobook, saya letakkan elemen instrumen. Kalau biasa kita dengar buku audio, dia cuma akan cakap pada suatu hari di sebuah hutan ada seekor kura-kura, begitu. Tetapi kalau M-Book, saya masukkan sumber instrumen supaya murid itu lebih menghayati cerita, dia lebih menarik minat untuk dengar cerita itu. Sebagai contoh, kalaulah cerita itu sedih, play. Okay. Pada suatu hari ada seekor katak yang ingin terbang, tetapi dia tidak mempunyai sayap. Dia merasa sangat sedih. Jadi kalau saya masukkan unsur instrumen ni, murid akan lebih menarik untuk baca buku dan dengar buku. Kalau contohnya cerita itu cerita yang gembira, saya masukkan instrumen yang gembira dalam M-Book. Contoh, pada suatu hari ada seekor kura-kura yang ingin terbang. Maka sang helang telah membawanya untuk terbang. Sang kura-kura berasa sangat gembira. Jadi bila saya masukkan unsur-unsur instrumen, murid akan lebih tertarik dengan buku. Seterusnya, dalam aspek affordables, kalau kita tengok buku print, okey, kita boleh dapat murah. Tapi kalau buku e-book yang ada audio memang sangat mahal dan sangat terhad. Kita boleh tengok RM23.50, RM39.
RM31 untuk satu-satu cerita saja. Tapi untuk M-Book yang saya inovasikan, kos saya cuma menggunakan buku cerita yang boleh dapat di kedai buku bernilai RM3.20 dan semuanya bahan-bahan yang saya gunakan adalah milik peribadi. Dan setakat ini saya masih proses aplikasi masih dalam prototype sebab dia perlukan kos yang tinggi untuk bangunkan satu apps. Jadi saya gunakan PowerPoint dan juga Google Slides saja dalam pembinaan inovasi ini. Dalam aspek target, untuk inovasi ini target saya pertama adalah murid peka. Tapi bila saya sudah buat inovasi ini, saya fikir inovasi ini bukan sahaja signifikan untuk murid peka, tetapi dia juga signifikan untuk murid buta juga. Dan dia signifikan juga untuk murid di aliran perdana. Dia signifikan juga untuk murid prasekolah sebab biasanya murid-murid prasekolah ni dia suka bedtime story sebelum tidur. So dia mungkin boleh dengar audiobook tadi. Dan untuk tenaga pengajar sebagai sumber, ibu bapa dan masyarakat. Ibu bapa dan masyarakat, mungkin ada ibu bapa yang mahu belajar bahasa isyarat sebab kebanyakan di sekolah saya ibu bapa dia tidak faham bahasa isyarat, dia tidak faham anak-anak dia. Jadi anak-anak dia lebih suka tinggal di sekolah sebab mereka ada kawan-kawan yang boleh faham mereka. Jadi mungkin ada buku ni boleh bantu ibu bapa untuk faham anak mereka dengan berkomunikasi dengan lebih baik. Dan target saya seterusnya adalah pengusaha kepada popular. Sebab setakat ini masih belum ada lagi buku-buku begini di kedai-kedai buku. Dan yang terakhir, target saya adalah KPM. Saya harap saya boleh bawa idea inovasi ini kepada kementerian supaya sumber akses pembelajaran kepada murid peka itu ditingkatkan. Sebab pembinaan inovasi ini sangat mudah. Guru sendiri pun boleh bina. Cuma perlu ambil saja idea inovasi ini untuk direplikasi kepada orang lain. Untuk dalam outreach, berapa besar potensi inovasi anda? Pada peringkat negara, saya akan fokus pada murid peka negara kita, dan untuk di luar negara mungkin boleh ambil idea inovasi ini untuk aplikasikan kepada murid mereka pula. Siapa pembeli inovasi yang berpotensi kepada inovasi anda? Macam yang saya ceritakan tadi dalam aspek target, murid peka, murid buta, murid perdana. Dan berapa mudah kumpulan sasaran untuk mendapat akses kepada inovasi anda setelah dikomersialkan. Dia sangat mudah sebab murid boleh scan QR code ni, dia akan terus kepada Google site. Kemudian dia boleh muat turun dan dia boleh mainkan sama ada secara offline ataupun online. Ini sebenarnya paparan dalam telefon yang kita boleh mainkan sejak M-Book ini dalam telefon. Yang ini adalah paparan dalam laptop menggunakan Google Site. Boleh pergi terus ke laman murid, bagian bahan PDP dan M-Book, dan murid boleh akses, muat turun dan belajar secara individu. Ini adalah dalam aspek sustainability, kelangsungan inovasi ini. Okay, dari segi kualiti dia, affordable dia, target, significant outreach dan juga sustainable. Ini adalah saya sudah tes dalam bilik darjah. Murid ini dia sudah boleh berminat untuk membaca. Dia boleh membaca sudah secara berisyarat dengan adanya bantuan buku ini. Tidak boleh play? Oh maaf, tidak dapat tengok isyarat tu. Ini yang ini luar bilik darjah. Ini saya buat masa PKP. Saya bagi mereka buku ini sebab buku ini boleh dimuat turun secara online. Jadi saya suruh mereka rakam bacaan mereka menggunakan buku. Maaf, ini pun tidak boleh play juga syarat mereka. Maaf. Okay, ini adalah saya telah buat triangulasi data di antara data pemerhatian dan data soal selidik sosiometri. Dan hasilnya pemerhatian sebelum, murid lemah dalam kemahiran membaca secara berisyarat dan menunjukkan sikap bosan. Sebabnya mereka tengok gambar saja dalam buku tu. Kata mereka sebab mereka akhirnya secara visual. Dan masa saya gunakan, murid mula tunjukkan peningkatan yang baik dalam membaca. Mereka lebih yakin, mereka lebih terlibat dalam PDP dalam proses membaca.
Dan selepas itu, peningkatan dalam aspek pembacaan mereka semakin baik. Dan dalam keputusan soal selidik sosiometri, semua murid bersetuju bahawa e-book ini telah membantu mereka menjadi pembaca yang lebih baik. Mereka berasa seronok guna e-book, mereka membaca dengan lebih lancar, mereka lebih memahami cerita dengan lebih baik, dan mereka berasa lebih yakin membaca di hadapan selepas menggunakan e-book. Ini adalah secara ringkasan perangkaan inovasi berhubungan dengan design thinking. Saya telah transformkan pengalaman pembelajaran saya daripada penyelesaian masalah kepada suatu inovasi. Daripada murid yang hanya, ini nama dia Casper, dia suka sangat baca buku, dan dia adalah sumber inspirasi saya kenapa saya bina buku ini. Sebab dia sangat suka baca buku, dia akan tengok buku, dia tengok gambar saja. Buku yang ada gambar, dia tengok. Lepas tu dia akan itu semua. Dan saya hasilkan e-book lah untuk dia. Hakikatnya e-book ini simple saja, tapi dia sangat bermakna untuk murid saya. Dia beri satu emotional impact untuk murid saya, sebab mereka akhirnya boleh baca, mereka ada sumber bacaan mereka sendiri, mereka tidak lagi rasa terpinggir dalam sumber pelajaran. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada murid-murid saya, sekolah saya, pejabat pendidikan daerah Tuaran atas kerjasama, dan pensyarah saya dua orang, Dr. Nik Norani dan Prof. Madia Dr. Samaria Syarif. Itu saja. Terima kasih. Maaf, video tidak dapat play. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Seterusnya kita jemput pembentang kedua pada pagi ini, iaitu Cikgu Mariani John di Sibatu alias Marilyn dari SMK Pulau Kaya Kota Kinabalu dengan tajuk inovasi JPI Ibu dan Anak. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mariani John di Sibatu Alias Marilyn, guru matematik selama 18 tahun dari Sekolah SMK Pulau Gaya, Sabah, Malaysia. Tajuk inovasi saya pada hari ini ialah JPI Ibu dan Anak. JPI Ibu dan Anak, Jadual Penerapan Indeks Ibu dan Anak, itu nama panjangnya. Ini adalah rupa dahulu JPI Ibu dan Anak, dan ini adalah rupa sekarang JPI Ibu dan Anak. Hak cipta sudah direkodkan dalam daftar hak cipta Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO pada 18 April 2018. Inovasi JPI Ibu dan Anak ini direka khas untuk membantu pelajar tingkatan 3 dalam topik indeks bagi menyelesaikan pendalaman indeks yang melibatkan nomor bulat, nomor perpuluhan, nomor pecahan, sebutan algebra, dan sebutan algebra berangka. Dengan mudah, yakin, pantas, dan tepat, JPI Ibu dan Anak juga boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar guru dalam PDPC. JPI Ibu dan Anak mempunyai 6 ruangan, yaitu ruangan soalan, ruangan ibu, ruangan anak, ruangan jumlah anak, ruangan ibu berserta jumlah anak, dan ruangan jawapan. Ini adalah kit JPI Ibu dan Anak yang terdiri daripada JPI Ibu dan Anak berwarna saiz A4, marker pen, pemadam marker pen, soalan ujian pra, soalan ujian post, di mana JPI Ibu dan Anak berwarna. Setiap helaian di lamina agar pelajar boleh menggunakannya berulang kali.
Keistimewaan kit ini pula boleh dijadikan sebagai alat bantu mengajar guru dan bahan bantu belajar pelajar. Ini adalah antara isu yang dapat ditangani oleh inovasi ini, di mana pelajar tidak dapat membezakan antara asas dan indeks. Mereka sering melakukan kesilapan yaitu menerapkan indeks dengan indeks, dan juga mereka fobia untuk menjawab sebarang soalan yang melibatkan nombor perpuluhan, nombor pecahan, sebutan algebra dan sebutan algebra berangka. Mereka juga sukar melakukan penerapan indeks yang melibatkan lebih dari satu asas. Dengan bantuan JPI Ibu dan Anak ini, para pelajar berasa yakin untuk menjawab sebarang soalan masalah penerapan indeks dan mereka boleh menyelesaikan masalah penerapan indeks ini sehingga 5 asas yang berlainan. Intervensi mempermudahkan penerapan indeks menggunakan jadual ibu dan anak. E kuasa N, di mana N adalah indeks dan dikenali sebagai anak. E adalah asas dan dikenali sebagai ibu. Ini adalah antara cara bagaimana kita gunakan JPI Ibu dan Anak. JPI Ibu dan Anak membantu pelajar menyelesaikan masalah penerapan indeks dengan mudah, yakin, pantas, dan tepat. Soalan pertama mempermudahkan penerapan indeks yang melibatkan nombor bulat 2 kuasa 5 darab 2 kuasa 3. Langkah demi langkah menggunakan JPI Ibu dan Anak sangat senang. Langkah pertama, kita cuma perlu tulis soalan di ruangan soalan. Langkah kedua, kita senaraikan ibu iaitu 2. Kita senaraikan anak iaitu 5 dan 3. Dan kita jumlahkan anak iaitu 8. Dan kita tulis dalam notasi indeks 2 kuasa 8. Dan akhirnya kita mendapat jawapan 2 kuasa 8. Soalan yang lebih mencabar mempermudahkan penerapan indeks yang melibatkan sebutan algebra berangka. 5 si kuasa 3 darab 2 si kuasa 4 darab 3D kuasa 7 darab 4 si kuasa 3. Dengan menggunakan JPI Ibu dan Anak ini, langkah untuk menjawab sangat mudah. Langkah pertama, hanya menuliskan soalan di ruangan soalan. Langkah kedua, menyenaraikan ibu, menyenaraikan anak, dan menjumlahkan anak masing-masing dan menuliskan dalam notasi indeks dan menerapkan angka di depan, akhirnya mendapat jawapan yaitu 120 darab si kuasa 12 di kuasa 7. Ini adalah penyebar luasan inovasi JPI Ibu dan Anak bagi peringkat sekolah. Saya melaksanakan bengkel matematik JPI Ibu dan Anak ini pada 1 November 2019 dan juga 6 November 2019 kepada 110 orang pelajar tingkatan 3 sekolah saya dan 78 orang pelajar tingkatan 4 sekolah saya juga. Bagi peringkat daerah pada 29 September 2018 dan juga 24 Ogos 2019 saya menyertai kolokium kajian di mana tajuk saya ialah JPI Ibu dan Anak meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah pendaraban indeks. Bagi peringkat negeri pada 18 September 2019, saya mengadakan perkongsian amalan terbaik PDPC Matematik di PPD Tuaran. Dan peringkat antarabangsa pada 11 Oktober 2019, saya mengadakan bengkel JPI Ibu dan Anak dengan tajuk Simplifying Index Multiplication in Mathematics. Bengkel ini adalah dalam bahasa Inggris. Yang terlibat adalah 120 orang peserta guru dari negara Bangkok, Sri Lanka, Filipina, Myanmar, dan Malaysia. Lokasinya bertempat di Pitek, Bangkok, Thailand. Dan kajian berterusan adalah saya melanjutkan kajian di peringkat master UMS sekarang ini. Tajuk saya ialah kesan pembelajaran dan pengajaran berbantukan JPI mnemonik dan pembelajaran kooperatif terhadap pemikiran algebra pelajar berpencapaian rendah.
Dengan ini saya harap inovasi saya dapat membantu para guru dan juga pelajar. Sekian dan terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Seterusnya kita ke peserta terakhir yang akan membentang pada pagi ini. Dijemput kumpulan TIC Chili PPD Kota Kinabalu. Kumpulan ini dianggotai oleh Muhammad Idrim Zizan bin Idris selaku ketua kumpulan, Muhammad Nazri bin Kamarudin, Chung Tek Fei, Kenneth Liu Hit Chun, Antonius Tan, Erwan Engelbert Sylvester, Suzimi Ayu binti Ramli, Vivi Gidai, Samti Iskandar, dan Muhammad Nur Akmal bin Zainal Abidin. Dengan tajuk inovasi ESS ataupun Excellent Sport System, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, kena senyum sebelum kita membentang. Jadi saya Muhammad Idrim Zizan bin Idris. Sekarang berada di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, dan saya membawa semua rakan-rakan yang berada dalam TIC PPD Kota Kinabalu. Tapi bila rakan-rakan lain yang bukan orang sukan, dia sebut Big Chili. Sedap juga kan? Jadi Kenneth, next. Okey, apa itu ESS? Sebenarnya sebelum ini belum ada nama. Jadi kita pun rasa, dan saya pun baru tahu hari ini, alhamdulillah, daripada PPD saya, dia beritahu Idrim masuk KIK. Saya bilang, apa benda KIK? Saya dapat satu ilmu baru. Syukur, alhamdulillah, terima kasih Puan Endang pun bagi peluang, rakan-rakan saya pun ada. Jadi baik, next. Ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Saya mengambil peranan sebagai ketua, dan saya pilih kawan-kawan ini dengan diorang punya kekuatan masing-masing di dalam satu sistem. Baik, next. Next. Okey. Jadi kalau kita ada masalah, kami gunakan tools. So kita sebagai seorang guru pasti kita akan gunakan tools untuk selesaikan masalah, dan kita buat analisa. Kita tengok apa kekuatan, apa kelemahan, apa kekurangan, dan apa ancaman yang akan bakal berlaku dengan kami kalau kami buat sistem ini. Jadi pada masa ini perlu, sebab kami ada kekuatan. Lagi satu, kekuatannya akan lebih tersusun. Kita ada pasukan, bahan akan terkumpul, dan kemudian kita mudah cari bahan itu. Sebab bila kita cari cerita tentang MSSS Sukan 2014, siapa boleh cari balik? Tak boleh. Bertabur kita kena cari. Itu salah satu kenapa kita wujudkan perkara ESS ini. Okey, kemudian kita ada peluang. Kita paperless, tidak ada kertas. Bukanlah langsung tidak ada kertas, tapi ada. Okey. Baik, lepas itu kita juga ada ancaman sebenarnya, dan kemudian kita juga perlukan internet dan juga keperluan database yang bagus. Okey, ini adalah tools analisa kita gunakan. Next, net. Baik, kita selesaikan masalah. Kita tanya, kita guna 5W1H sebab kita nak tunjuk yang ESS mesti ada sistem. Sebab kita buat sistem, dan kami buat, dan sebagai seorang guru kita kena ada sistem. Kita kena bagi contoh kepada murid yang sedang berlari. Okey, kenapa sistem ini perlu dibangunkan? Sebab kita dapat kurangkan tenaga kerja. Itu satu. Kemudian apa yang perlu dibuat? Kita susun sistem ini lebih sistematik. Okey, menjadi konsep pembelajaran pengurusan maklumat. Bila sistem ini akan digunakan? Kita boleh gunakan sistem ini semasa MSSI dan juga MSSS. Baik. Siapa yang akan guna sistem ini? Sebelum ini, bila rakan-rakan lain bersukan, kita terlibat secara tidak langsung. Hanya kelompok itu saja yang akan nampak. Ada MSS lah. Di mana? Oh, mungkin di Keningau. Tapi kita tidak tahu result ibu bapa, tidak tahu anak dia berlari. Jadi
pengelola, pengurus pasukan, jurulatih, atlet dan juga orang awam akan terlibat. Maknanya ibu bapa tahu, bapa dia pergi KL, dia boleh tengok anak dia tengah lari live. Oh, anak aku lari live. Jadi begitu. Okey, di mana ia akan diakses? Kita boleh akses melalui telefon, handphone dan juga tablet. Bagaimana sistem ini dibangunkan dan membantu warga yang menggunakan? Di mana dengan aplikasi Excel, percuma kita tidak tinggalkan satu kos dan kita letakkan impak keberhasilan itu dalam satu laman web MSSD bbd.kk.edu. Okay, next. Okay, kita bagi bahagian ISS. Itu sebab saya nampak ada kumpulan sini, diorang ada peranan masing-masing dan bukan saya seorang buat. Kalau dulu kita letak kan. Jadi ini rakan-rakan yang saya bagi tanda kuning itu adalah bahagian yang sangat penting. Database adalah core, jantung. Statistik, orang yang akan pastikan perjalanan aluran semuanya berjalan lancar. Sebab yang lari juga murid. Okay, baik. ISS Technical, media dan yang paling penting adalah portal dokumentasi yang berlaku pada ketika itu. Okay, next. Okay. Baik, kami pilih model kota untuk perubahan supaya kita tahu apabila kita buat satu benda, kita ada cara kita buat kerja. Baik, next. Bahasa perubahan kami letak 3. Bahasa pertama, wujudkan iklim perubahan supaya orang tahu, kita nak buat online, kita bagi tahu, kita bagi semangat kawan-kawan. Oh yes, semangat kawan-kawan. Okey, dulu kita main tulis kertas, lari-lari, oh benar mana budak pengakap ni? Kita tunggu budak pengakap belum sampai, kadang-kadang hilang sampai kertas cikgu koyak, hilang. Okey, itu benar. Okay? Kita letak pasal kedua, kita bagi keupayaan, kepercayaan kepada guru-guru kita untuk diorang guna sistem ini. Bukan kami kontrol satu orang, bukan kami satu kumpulan kontrol. No, kita bagi budaya, kita bagi pembelajaran itu kepada guru-guru. Baik. Pasal ketiga, kita laksanakan dan budayakan dia. Jadi satu budaya. Okay, next. Baik. Sinilah bermula cerita dia. Pasal 1, next step. Inilah kami buat perjumpaan, kami buat perbincangan, kami kenal hati budi, kami cerita macam mana nak buat sistem ini supaya dia merangkumi secara keseluruhan. Bukan hanya tu sistem, bermula daripada murid tu ataupun budak-budak tu nak lari, nak lapor di call room. Okey, baik. Next. Pasal kedua, kita berada di lapangan. Bukti kita berada di lapangan untuk murid. Bukan kan kita untuk murid. Diorang akan lari dan kita pastikan sistem ini berjalan lancar. Okay, next. Pasal ketiga. Ini adalah kejayaan yang kita dapat tunjukkan bila saya rasa di semua dapat kertas hijau yang kami bagi. Di belakang tu ada satu QR code. QR code tu boleh tengok kejayaan, boleh tengok video, boleh tengok semua keputusan yang ada 2017, 2018, MSSS di Lahadap tu dan juga yang pada 2018 Juli Emas tu masih ada tercatat di situ, tidak hilang dan kita tidak perlu tercari-cari. Rakan-rakan, inilah sebenarnya yang kami nak sampaikan. Kita kerja ada sistem dan perancangan kami, kumpulan kami juga bersistem. Okey, baik. Satu yang kami rasa satu kebanggaan adalah konsep ISS ini telah diguna pakai dalam kejohanan bola keranjang MSSS. Diorang guna sistem yang sama. Bukan yang sistem yang sama atau konsep kerja yang sama. Okey, baik. Kemudian kita budayakan dan kita akan buat apps dan juga YouTube untuk ISS. Okey, next. Okey, rumusan overview ni. Baik. Rakan-rakan boleh tengok di sini, inilah sebenarnya yang berlaku di lapangan. Dan yang ini bukannya kita ini melibatkan murid secara tidak langsung sebab kita mendidik mereka dan kita pastikan sistem kita dan diorang boleh tengok balik bila 10 tahun kemudian diorang boleh tengok, oh ini saya punya larian rupanya. Ini yang sebenarnya berlaku. Jadi kita pusat data Indo, perjalanannya ke cloud dan ini adalah
yang berlaku dengan dunia kita sekarang. Kita berada dalam dunia VUCA, tidak boleh agak. Pendidikan tu besok pun sudah kita pakai Google Meet hari ini. Dan ini adalah IR 4.0. Dia selari dengan apa yang kita minta. Okay? Baik, next. Rangkaian. Ini adalah tempat kita letak semua bahan-bahan yang masih jadi dokumentasi evidence. Kalau orang audit cakap mana evidence, kan? Jadi ini bukti. Okay, baik, next. Kami telah pun start bina dalam perjalanan untuk ke handphone. Jadi kita ada penambahbaikan apps ya. Kita mau ke tangan. Isi borang tu nanti ke tangan. Dan itu kita mau sebab saya sangat berbangga sebab ini hadir dari satu kumpulan yang memang cikgu-cikgu yang memikirkan tentang keuntungan. Kita tahu bahawa benda itu akan balik kepada murid. Okay, next. Keutamaan kita boleh digunakan di sekolah konsep ini. Motonya paperless and worldwide information. Sekarang kita boleh borderless kan, semua orang boleh tengok. Sukan di Lahada tu, orang di KK tidak payah pergi Lahada tu, dia tengok, dia tekan, oh tengah lari. Jadi kita boleh tengok. Macam sekarang saya membentang, saya bagi link saya dengan PPD KK saya, dia tengah tengok live sekarang. Dia boleh tengok. Jadi walaupun dia dalam mesyuarat, dia boleh tengok. Oh yes, apa yang dia ucapkan. Jadi itu salah satu kenapa kita tidak guna teknologi. Okey, kemudian satu, percuma. Aku macam jadi tukang jual barang. Jadi percuma rakan-rakan. Dan cuma paling penting saya bolkan di situ, kami punya motif paling akhir adalah murid. Dan bila benda ini percuma, mana-mana kewangan yang sesuai boleh kita bagi kepada murid. Itu salah satu kenapa sistem ini wujud. Dan memang kita ada berlaku persaingan, tetapi kami anggap itu satu persaingan yang sehat. Dan Alhamdulillah, cabaran ini selalunya akan menimbulkan peluang yang sangat besar. Okay, baik, next. Okay, sekian. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Sidang hadirin sekalian, terima kasih diucapkan kepada 3 pembentangan sebentar tadi. Majlis akan berhenti rehat untuk minum pagi. Semua hadirin dijemput masuk semula ke Dewan pada jam 10